Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli. Maka jika yang melampau tadi tu kembali, fa'at, kelompok yang bergaduh tadi tu, yang salah satunya agak melampau, jadi ambil tindakan perdamaian, buat perdamaian, buat apa-apa perkara lah yang mendamaikan, jangan menghangatkan masalah, jangan bawa api. Maka kita sebagai orang mukmin yang tidak masuk dalam dua grup tu, maka tindakan kita adalah islah, buat yang terbaik, dengan nasihati dengan carilah jalan-jalan yang patut untuk berdamai, bukan mainkan api peperangan atau melaga-lagakan. Jadi fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya bil adli, dengan adil. Wa aqsitu, dan hendaklah kamu berlaku bil adli, dengan adil. Wa aqsitu, dan berlaku adillah. Cuma ada setengah ulama mengatakan wa aqsitu, dan adillah kamu. Al-qistu tu lebih daripada adil. Kalau adil ni mungkin setengah pihak tu merasa puas dengan keadilan, yang sepihak lagi mungkin tak merasa puas. Macam kita lah, kalau kita sama anak kita kan, mungkin yang besar lain cara kita mendamaikannya, yang kecil mungkin lain. Kalau yang besar kasut dia nombor 8, yang kecil kita bolehkanlah kasut dia nombor 5 apa nombor 4, macam tu lah. Bukan sama-sama nombor 8. Nombor 8 mahal sikit, nombor 5 murah sikit. Tapi itu namanya keadilan. Tapi kalau aqsitu, dua-dua puas hati. Itu maknanya aqsitu tu dia lebih daripada adil. Kalau kita katakan istilah, buat kata orang kampung ni, win-win solution, menang-menang. Jadi bila ada dua puak tu bertelagah, maka ambillah betul-betul di samping damaikan mereka secara adil, dan buat perkara yang dua-dua senang hati, win-win. Tak ada yang merasa dikecewakan. Itu nama waqsitu. Maka dia kata lagi, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah suka pada orang yang berlaku adil, yang dengan perkataan apa tadi? Perkataan al-qistu tadi. Pada ayat yang lalu tu ada fa aslihu bainahuma kan? Fa aslihu bainahuma. Nampak? Ayat yang kita kaji malam ni, fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli. Tambah lagi wa aqsitu tadi. Jadi maknanya apa tu? Maknanya aslihu tu disebut dua kali, tapi yang terakhir tu disebut al-adli. Ini bukan berarti bahawa perintah islah yang pertama tu tidak harus dilakukan dengan adil. Walaupun yang pertama tu tak disebut adil, adil juga. Cuma pada ayat kedua tu, kerana dah ada yang melampau tadi, dia ditekankan lebih adil. Sebab dia dah melampau, lalu kita nasihati dia atau kita ambil tindakan yang sewajarnya untuk yang melampau tadi, mungkin ada rasa lain sikit. Tindakan kita tu pun lebih sama dia, sama yang melampau ni tadi. Mungkin dia tersinggung, secara kejiwaannya, atau mungkin agak kasar sikit. Tapi walau bagaimanapun, bil adli, yang pertama tadi sama-sama bertikai, fa aslihu. Tapi bila dah ada yang seorang ni, yang satu pihak ni melampau sikit, ambil tindakan yang agak berbeza dari yang pertama, ditekankan. Walaupun yang pertama tadi mesti juga dengan bil adli, tapi untuk yang kes kedua ni
ditekankan lagi, lebih ditekankan lagi, ya. Sebab apa? Mungkin waktu bertindak tu mengganggu secara fizikal, ya, menahan dia supaya dia jangan agresif sangat, ya, mungkin berlaku tindakan-tindakan yang agak keras, tapi matlamat dia mesti berdamai, ya. Jadi bila macam tu keadaannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut bil adli pada ayat yang kedua tu, fa in fa'at faslihu bainahuma bil adli. Itulah sebahagian apa yang dikatakan dalam tafsir mengapa yang pertama tu tidak, yang kedua tu pakai bil adli, padahal ayatnya sama, fa aslihu bainahuma, yang di bawah pun fa aslihu bainahuma, tapi ada kalimat bil adli. Wallahu a'lamu bishawab. Maknanya dengan demikian tu, yang istilah dua-dua belah pihak menang tadi merupakan salah satu bentuk daripada al-qistu. Kalau adli tadi mungkin ada merasa tak puas, ya, tapi bila dengan al-qistu ni ambillah jalan sebenar-benarnya supaya dua pihak tu merasa puas, ya. Jadi jangan nampaklah kita sebagai pendamai, sebagai orang yang mendamaikan kedua belah pihak tu, jangan ada cara-cara atau kadang-kadang body language, bahasa muka kita agak marah sama yang satu sebab dia melampau. Tetap senyum kedua-dua belah pihak. Itu jagalah, ya, jagalah supaya tak ada yang terasa dia tersisih. Kita nak supaya dua-duanya damai balik. Cuma kerana kesilapan dia atau emosi berlebih, ya, sehingga meletup emosinya, maka kita sebagai orang tengah mestilah win-win dua belah pihak, ya. Jangan ada dengan body language yang mungkin membelakangi dia, atau sini senyum, yang sebelah sini tidak. Akhirnya Umar radhiyallahu an dan hakim-hakim dulu bila mereka membuat perdamaian atau menghukum dalam dua belah pihak yang berkelahi, mengadili dua belah pihak, sama-sama di hadapan hakim, sama-sama bercakap, sama-sama. Kalau Umar senyum dengan yang ini pun senyum. Tak ada dengan yang ini masam muka, yang ini senyum. Pandangan sini lama, mandang lama, sebab ini yang dia anggap betul, yang dia anggap salah ni tak pandang terus. Tak macam tu, ya. Dua-dua merasa keadilan. Tapi jadi bila dengan adil tadi, boleh mungkin ada tak kena dalam satu belah pihak, tapi dia lebih suka lagi jika dua-duanya yang petikai ni wujudnya hubungan harmoni. Macam tadi tu lah, tak ada senyum sebelah, yang sebelah lagi tak senyum. Makanya dalam buku tuan-tuan tu ada dikatakan, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW berkata, innal muqsitin fid dunya ala manabiri min lu'lu'in baina yaday rahman bima aqsatu fid dunya. Boleh kita ambil pedoman lah ni, ya, sebagai perangsang motivasi kita supaya tetap berlaku adil. Innal muqsitin fid dunya, sesungguhnya orang yang berbuat adil di dunia, maka dia nanti akan berada di manabir, di atas mimbar-mimbar yang terbuat daripada permata, lu'lu'. Jadi dia akan berada di mimbar, yang mimbar tu bukan macam mimbar kita ni terbuat daripada kayu jati yang berukir, tapi daripada permata yang berkilauan, baina yaday rahman, di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih. Sebab apa? Bima aqsatu fid dunya. Sebab bi tu kalau orang nahu kata bisa babiah, maknanya bahawa mengandung bukan saja dengan, tapi disebabkan
apa keadilan yang mereka telah buat semasa di dunia. Jadi tuan-tuan kita mungkin tidak menjadi hakim yang adil, tapi kita sebagai ayah adil pada anak, sebagai suami daripada isteri-isteri mesti adil di antara isteri-isteri. Ya. Kadang istilah isteri-isteri ini kan menjadi negatif di kalangan isteri-isteri yang lain, sebab bila ada isteri kedua, isteri pertama agak terabai. Jadi bila sebut aja poligami, agak negatif. Sebab biasanya macam itulah. Ya, dia win-win solution tu tak ada. Bila dah dapat yang muda, yang tua mulalah terasa terkucil. Terasa tak macam biasa. Itu masalah tu. Ya, jadi tidak pun jadi hakim, jadi suami bagi isteri-isteri, atau ayah bagi anak-anak, ya, atuk bagi cucu-cucu. Kemudian ayat berikutnya pula, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innama, sesungguhnya, innama ni sungguh hanya, macam tu. Kalimat innama ni selalu saya sebut, hanya. Sesungguhnya hanya orang-orang mukmin tu adalah bersaudara, ikhwah. Jadi tak boleh berkelahi-berkelahi. Kita ni sebagai orang mukmin, bila dah namanya beriman, kita bersaudara. Ya. Fa aslihu baina akhawaykum. Jadi kalau kita dah bersaudara, jangan ganggu atau jangan rosakkan tali persaudaraan. Ya. Ada perbicaraan lah ni, ikhwah, kemudian fa aslihu baina akhawaykum, di antara dua saudara kamu, ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan takwalah kamu kepada Allah, semoga dengan ketakwaan itu kamu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang saya nak bincangkan dalam ayat ni, innama tadilah. Jadi innama tu dia digunakan biasanya untuk membatasi sesuatu, atau bahasa nahwu dia, bahasa balaghah dia lil hasri, untuk membatasi, menghingga. Hanyalah, bahasa dia hanyalah. Maknanya kaum beriman tu hanya dibatasi hakikat itu dengan persaudaraan. Hakikat orang beriman, batasan dia, cakupan dia hanya persaudaraan. Jadi perkelahian tak ada, pertengkaran, pertikaian tak ada. Jadi dengan innama tu seakan-akan tidak ada jalinan hubungan antara mereka kecuali persaudaraan. Musuh-musuh tak ada. Itulah nama innama ikhwah. Jadi berat tu kan, ya. Jadi kalau kita katakan innama sesungguhnya, tak sadap. Dia mesti terjemahkan hanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Mantap dia. Kita ni hubungan kita tak ada lain. Jangan dikeruhkan dengan permusuhan, pertikaian, perseteruan dan lain-lain sebagainya. Kita ni hanya bersaudara. Segala perkara yang merosak hubungan persaudaraan sepatutnya dibersihkan, didamaikan, ya, dipendekkan, ditutup buku. Jangan dikorek-korek supaya, apalagi kita api-apikan supaya orang berkelahi. Jadi dengan innama tu dia dapat digunakan sebagai gambaran yang telah diterima. Innamal mu'minuna ikhwah, menggambarkan bahawa keadaan persaudaraan tu memang dah diakui oleh semua kelompok orang-orang mukmin. Makanya dikatakan ikhwah. Satu perkara lagi tuan, ikhwah ni dia jamak, plural.
Kata mufrad dia, kata satu orang saudara, ikhwah tu ramai. Kalau satu orang apa? Saudara, akhun, ya, akhun atau Yang ini, kalau kita tengok kamus-kamus, dia asalnya sama, persamaan. Persamaan. Jadi itu sama. Jadi yang diterjemahkan biasanya dengan saudara, sahabat. Cuma kata ini pada mulanya berarti sama tadi. Persamaan tu, apa persamaan ni? Kita saudara bersama. Apa persamaan ni? Apa-apa persamaan lah. Sama ada persamaan tu dalam garis nasab, keturunan, atau persamaan tu disebabkan sifat, kesamaan dalam perangai umpamanya, pun juga. Persamaan dalam suku, kita satu suku pun dikatakan Makanya persamaan dalam perangai, ya, dalam Al-Quran ada dikatakan surah Al-Isra, ya, Al-Isra ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kasar. Sesungguhnya orang-orang yang membazir, ya, suka membazir makan ke, membazir macam-macam lah, membazir pakaian dan sebagainya, kanu adalah mereka itu ikhwan, saudara-saudara syaitan. Ya, jadi tuan-tuan ambil kira lah ni, mengapa kita dianggap, kenapa orang membazir tu dianggap syaitan? Sebab sama perangainya. Tadilah, daripada kata tu sama. Kita tak ada senasab atau seketurunan dengan syaitan kan. Tapi mengapa Al-Quran kata ikhwan syayatin? Yang tadi jamak dia adalah ikhwan, ya. Jadi perlakuan pembaziran, pemborosan itu adalah kelakuan syaitan. Jadi bila kita sama perangai dengan pemborosan, maka saudaralah kita, sekawanlah kita dengan syaitan, ya. Ada persamaan dalam kesukaan, kegemaran. Ada persamaan dalam kebangsaan, ya, suku sakat. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala kata pada surah apa tu? Al-A'raf. Wa ila 'adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad kami kirim saudara mereka, akhahum, Hud, Nabi Hud. Kepada kaum Ad dikirim saudara mereka Hud, sebab satu suku. Bukan saudara adik-beradik, ya, Nabi Hud dengan kaum dia bukan adik-beradik, tapi dikatakan saudara, akhahum, sebab sebangsa, ya. Kemudian lagi kata akhun. Ini yang saya nak sebut tadi. Akhun ni biasanya, akhun tadi saudara, ya, jamaknya ada dua. Ada ikhwan syayatin tadi, ada ikhwah. Cuma biasanya kalau ikhwan ni tak bersaudara, ya, tak senasab maksudnya, ya, mungkin sama bangsa, mungkin sama suku sakat, sama perangai, sama kesukaan. Jadi dalam Al-Quran ada beberapa perkataan jamak daripada akhun itu digunakan ikhwah, yang menunjukkan ikhwah itu saudara senasab. Ada beberapa ayat Al-Quran saya tengok, ya, di antaranya surah An-Nisa, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau yang meninggal tu ada saudara senasab tu, pusaka kan, maka mak dapat 1/6. Jadi ikhwah di sana saudara. Kalau ikhwan tadi saudara sebangsa, sesuku, sekampung,
Tapi kalau ikhwah, saudara senasab. Kemudian surah Yusuf 58. Wa jaa ikhwatu Yusuf. Maka datanglah saudara-saudara Yusuf yang 11 orang yang dikatakan Israel, ya, Bani Israel. Ada 12 orang kan. Maka datanglah mereka saudara-saudara satu ayah walaupun lain mak. Ya. Pakai ikhwah. Wa jaa ikhwatu Yusuf. Surah Yusuf 58. Kecuali pada ayat ini. Pada ayat innamal mu'minuna ikhwah, dia tak pakai ikhwan. Padahal ikhwan tu untuk saudara yang biasa-biasa, satu bangsa, satu suku dan sebagainya, bukan senasab. Tapi dalam ayat ini innamal mu'minuna ikhwah digunakan ikhwah, bukan ikhwan. Apa makna itu? Yang kaedah bahasanya bila kata ikhwah ni saudara senasab. Menunjukkan apa tu? Menunjukkan bila kita ni sama beriman, kita bukan saja saudara seiman, kita juga macam saudara senasab. Maka ada diriwayatkan ada ayah dia tak Islam pada zaman Umar dulu, ya. Jadi dia nak dipenggal, nak dihukum bunuh lah. Anaknya kata apa? Anaknya Islam. Ya Umar, aku takkan biarkan yang membunuh ayahku berkeliaran di bumi ini. Kalau ayahku nak dibunuh, biar aku sendiri bunuh. Sampai macam tu. Maknanya saudara ikhwah ni, saudara seiman ni, dia lebih daripada saudara sekandung. Sehingga dia sanggup bunuh ayahnya kerana kesalahan dia daripada orang lain membunuh ayah. Jadi tuan-tuan, maknanya kita rasakan ni, ya? Ayat ni mengajar kita supaya bila kita sama-sama orang beriman, maka hendaklah kita merasakan kita ni macam saudara betul-betul. Jangan macam orang lain ni. Kita ni kan, kebanyakan kita macam tu kan. Asal bukan saudara seiman, saudara senasab. Saudara macam tu je lah. Kau nak makan ke, tak makan ke. Nak menangis ke, nak bergolak ke, kau punya pasal. Sebab kata istilah kita kan, jangan jaga topi kain orang. Tak betul. Bila kita tanya hal-hal orang yang perlu, kita tuduh menjaga topi kain orang, mungkin ada betulnya, tapi tidak semua keadaan, ya? Itulah makna ayat tu, innamal mu'minuna ikhwah. Tidak guna innamal mu'minuna ikhwan. Tidak. Jadi perasan kita, ya, kita ciptakan suasana yang macam ni, bahawa kita sama-sama orang beriman ni, sama-sama orang Islam ni ikhwah. Walaupun lebih kurang lah 50 sen, RM1, RM5, kedai orang RM5 murah, kedai saudara kita ni lebih RM5, biarlah. Saudara ikhwah, bukan ikhwan, ikhwah. Apa lagi seiman, setampin, apa lagi, selorong, sebangsa, siapa lagi? Senasib. Jadi jangan ada RM5 pun kita fikir, biarlah kita rugi banyak pun tak apa, sama saudara kita. Kadang-kadang kita ni itulah, fikiran kita ni macam sebatas macam tu je lah. Kita sanggup tak boleh barang orang saudara kita yang ikhwah tadi kerana murah sikit daripada yang tak ada apa-apa hubung kait dengan kita. Kemudian dalam kitab tu ada dikatakan beberapa hadis sahih. Di antaranya al-muslim akhul muslim. Ini untuk menggesa kita lah supaya kita jaga hubungan persaudaraan
antara sesama orang Islam. Orang Muslim tu saudara orang Muslim yang lain. Itu prinsip dia. Apa tindakannya? La yazlimuhu, jangan menzalimi dia. Wala yuslimuhu, dan jangan menyerahkan dia kepada orang lain, ya, membiarkan dia. Dalam sahih yang lain, itu sahih Bukhari, ya, rujuk 2442. Jadi Bukhari 2442. Yang kedua, hadis Muslim. Hadis ni, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Tengok, Allah itu sentiasa menolong hambanya selama mana hamba itu menolong saudaranya. Padahal kita sama-sama hamba, tapi bila dah sesama Muslim, dia kata fi auni akhihi, selama mana hamba itu menolong saudara. Maknanya kalau kita tak tolong saudara kita, Allah tak akan tolong kita. Jadi kalau nak Allah tolong kita, tolong saudara kita. Tidak pun saudara kita membalas tolongan yang kita bagikan tu, Allah akan tolong kita bila-bila kita perlu kepada pertolongan. Itu ingat tu. Jadi jangan dia orang susah tolong, bukan boleh balas. Apa dapat kita? Memang tak dapat. Tapi pada masa yang kita perlu pertolongan, di sana ada Allah menolong. Apa sebab? Sebab kita pernah menolong saudara kita. Yang saudara kita tu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main tu. Jadi itulah hadis Sahih Muslim 2699. Kemudian Sahih Muslim yang lain lagi, idza da'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaib. Ini lagi hebat. Qala al-malik, silap tu. Qala al-malaku, malik raja, malaku malaikat. Malaikat tu jamak, kalau satu dia malak. Qala al-malaku amin walaka bimislihi. Hadis Sahih Muslim 2732. Apabila seorang Muslim berkata kepada saudaranya, idza da'a, apabila mendoakan seorang Muslim untuk saudaranya, tolong tuan ingat, li akhihi, doa baik kepada saudaranya. Jadi kalau nak bahasa Arab, ud'u li, doakan aku dengan kebaikan. Jangan ud'u alayya, doakan aku kecelakaan. Li dengan ala, beza, ya. Makanya dikatakan dalam Riyadhus Shalihin, pernah kita baca terjemahannya, tidak boleh seorang Muslim itu mendoakan ke atas saudara Muslim lain. Doa ke atas, macam mana maknanya mendoakan ke atas Muslim yang lain? Ke atas tu maknanya doa celaka Muslim yang lain. Jadi doa yang baik tu apa? Pakai li. Idza da'a al-muslim li akhihi, apabila seorang Muslim mendoakan bagi kebaikan bagi saudaranya, bi zahril ghaib, dalam masa tak nampak gaib, dia tak tahu kita doakan di belakang-belakang. Kita duduk di rumah sembahyang malam-malam, tengok kawan kita tadi ada masalah sama dia, ya Allah lapangkanlah dia, ya Allah tolong dia, ya Allah sihatkan dia dalam hospital lagi ni, ya Allah mudahkan urusannya. Apa faedahnya? Apa balasannya? Malaikat kata amin. Amin tu okeylah, diperkenankanlah, ya, doa saudara pada gaib, pada tak nampak dia, ya, belakang dia, mustajab. Yang kedua, walaka bimislihi, engkau pun macam tu jugalah. Jadi kalau kita doakan orang baik, maka malaikat pun doakan baik. Ya Allah sihatkan dia. Malaikat kata apa? Engkau pun sihat juga, ya. Tapi cuba doa tak baik, ya Allah binasakanlah dia. Apa kata malaikat? Engkau pun binasa juga, ya. Suka apa? Kita doakan orang, belum tentu mustajab, tapi malaikat doakan untuk celaka ke atas kita. Positif doa malaikat tanpa hijab tu. Jadi jangan macam-macam doa, ya. Doakan yang elok lah semua orang, ya. Itu rahasia dia. Dan orang-orang dulu
Orang-orang dulu, kalau dia nak sesuatu, dia doakan orang tu sesuatu dulu. Kalau dia nak makan, kan? Kalau dia nak makan, dia lapar, dia nak makanan, dia doakan orang, ya Allah bagi orang tu makanan, bagi orang miskin makan, supaya malaikat doakan dia dapat makanan. Itu cara dia. Dia nak sihat, doakan orang tu sihat. Ya Allah sihatkan si fulan. Maka malaikat kata, ya Allah sihatkan juga dia. Ya. Untunglah. Cakap-cakap baik, doa-doa baik ni untunglah. Kemudian dalam Sahih Muslim yang lain juga, ini semua hadis-hadis yang menyokong atau memperkuat perkataan innamal mu'minuna ikhwah tadi. Apa dia? Nabi SAW kata, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamasalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sairul jasad bil humma was sahar. Perbandingan orang mukmin, orang mukmin sesama orang mukmin ni, perbandingan dia dari sisi tawaddihim, tawadudihim asal katanya ni, tasdidkan tawadihim, kasih sayang mereka, tarahumihim, sama juga lah tawadihim dan tarahumihim, berkasih sayang mereka, tawasulihim, berhubungan sesama mereka, macamlah sebiji jasad, sebatang tubuh kita ni. Macam mana tubuh kita ni? Di antaranya kehebatan Nabi SAW bercakap macam tu. Yang tak nampak tu, dalam Al-Quran selalu tu ya, kejiwaan tak nampak, tapi bila dijadikan gambaran, dia macam terasa. Termasuklah Rasulullah SAW. Hubungan kita sesama mukmin tak nampak kan, tapi bila macam sebatang tubuh. Macam mana tubuh tu? Idza ishtaka minhu udhun, kalaulah satu tubuh tu mengadu sakit, satu anggota tubuh tu merasa sakit, maka tada'a, berdatanganlah semua, berkumpullah semua tubuh-tubuh tu, merasalah tubuh tu, merasa semua demam, wasahar, merasa semua tak tidur. Kan cantik tu. Kalau kaki tersepak batu kan, mata menangis, mulut kita kata apa? Aduh. Tangan kita pegang tu, tak, dengan secara automatik pegang tangan, usap. Macam tu. Tak ada pernah kaki tersandung batu berdarah, mulut kata mampus kau, memang tak nampak, buta nak berjalan langgar-langgar, tak ada, dibiarkan dia kaki berdarah. Begitulah kita sama seorang Muslim yang lain. Bila dia merasa lapar, bila dia merasa haus, lapar, sakit dan sebagainya, apa tindakan kita? Macam ni lah. Kita boleh tak tidur malam, terfikir saudara kita, macam mana nak buat dengan saudara ni, dia salah macam ni, kita tolonglah, kita bincanglah bersama kita, macam mana nak melepaskan dia daripada perkara ni. Satu lagi hadis, al-mu'min lil mu'min, mukmin kepada mukmin yang lain kal bunyan, sebagai sebuah bangunan rumah. Macam mana? Yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabaka baina asabihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangunan tu yashuddu, masing-masing menguatkan, mengikat antara satu dengan satu yang lain. Macam bangunan ni lah. Tiang ni mengikat, menyokong yang sana, tiang ni pula, supaya jangan runtuh. Rasulullah kata apa? Dia ginikan jari-jari dia. Ya syuddu syabbaka. Dia tasbik. Dulu pernah saya sebut ni. Tasbik ni macam ni. Kita kalau masa nunggu sembahyang, maaflah yang buat-buat tu, buka. Tak boleh. Dia duduk macam ni dalam menunggu sembahyang, dilarang oleh Nabi SAW.
Ini boleh pula sebab menerangkan hadis ni. Jadi kalau kita saja-saja duduk, duduk macam ni, berdoa atau berzikir, gini duduk tak boleh. Ini duduk orang yang tak disukai oleh Nabi SAW. Tengok tu. Jadi orang mukmin dengan orang mukmin yang lain, dia saling menopang. Macam bangunan ni. Bangunan ni tak boleh togak kalau ada yang tak menopang di antara satu sama lain. Ya. Jadi kalau innamal mu'minuna ikhwah bagaimana? Fa'aslihu baina akhawaikum. Saya ringkaskan saja. Maka buatlah perbaikan di antara dua saudara kamu. Tengok tadi ikhwah, yang ini akhawaikum, dua, dui, double, dua orang saudara. Maknanya tadi ramai, yang ini dua pula. Maknanya perbaikilah, damaikanlah antara dua saudara. Dua saudara saja berkelahi, damaikan, apalagi ramai-ramai berkelahi. Lagilah wajib kita mendamaikan. Itulah isyarat daripada kalimat akhawaikum. Jadi ada lagi ayat yang mengatakan surah Hud 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Ini kita pegang ni. Tuhan kamu tidak akan membinasakan satu negeri dengan zalim macam-macam tu saja, padahal penduduk kampung itu, penduduk negeri itu muslihun, saling membuat islah, buat perdamaian, membuat kebaikan antara sesama dia. Bukan soleh, islah. Ya. Soleh tu orang soleh untuk dia sendiri. Muslih ni dia buat aslah, buat kebaikan untuk orang lain. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar lah paling tidak. Jadi tuan-tuan, menurut ayat ni, negeri ini tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau penduduknya, kalau kita ni buat kebaikan untuk orang lain, damaikan orang, tolong orang. Jangan jadi soleh. Soleh berzikir banyak seorang. Tak jadi. Amar ma'ruf nahi mungkar, nolong orang tidak jadi. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, mungkin dia yang pertama besok dijatuhkan bala sebab dia soleh je. Ya, jadi kita tak nak soleh saja, tapi kita nak membuat mendamaikan antara orang lain. Kemudian wattaqullaha la'allakum turhamun, dan takwalah kamu kepada Allah, semoga kamu mendapat rahmat, dirahmati, turhamun, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ayat ini kesimpulan. Maknanya persatuan dan kesatuan, persamaan, hidup sama-sama, hidup damai, hidup harmoni tadi itu, islah tadi itu sesama kita, adalah di antara takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan persatuan dan perdamaian, hidup harmoni itu mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kunci dia. La'allakum turhamun. Takwalah kamu. Takwalah. Apa kerja takwa dalam ayat ini tadi? Buat islah, buat perdamaian, buat persatuan, buat kehidupan harmoni, tolong menolong dan sebagainya tadi. Simpulannya, ujungnya, kamu akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan sayang pada kita. Sebaliknya, kalau kita tak buat perdamaian, di kampung kita berkelahi semua, berdendam, bercaci maki, berfitnah-fitnah, apa yang terjadi? Bukan la'allakum turhamun, tapi apa? Kamu akan mendapat lawan daripada rahmat lah. Ya, laknat lah. Na'udzubillah. Ya. Mudah-mudahan kita mendapat la'allakum turhamun lah, tidak sebaliknya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.